Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2-3 hari ini ada pergaduhan di antara penyokong pembangkang dan penyokong kerajaan. Mereka bertekak tentang isu pengampunan Anwar ataupun hukuman Anwar berkait dengan jenayah sodomi. Mereka kata Anwar telah diampunkan untuk semua ketiga-tiga pertuduhan, iaitu sodomi 1, sodomi 2 dan juga kes rasuah. Ada yang kata Anwar telah diampunkan dari pertuduhan. Bermaknanya selepas diampun, pertuduhan itu tidak wujud lagi. The charge ataupun the conviction is totally erased. Seperti tidak berlaku, macam Anwar baru lahir, dan macam-macam lagi. Nampaknya banyak mereka ni tokok tambah, banyak based on andaian ataupun assumption, dan bukan berdasar kepada fakta. It's not factual. Dia macam ni, cerita Anwar bahawasanya Agong telefon dia masa dia di dalam penjara, dan Agong bagi tahu yang tuanku sedar yang Anwar ni dizalimi, dan pertuduhan terhadap Anwar ni palsu, fabricated, dan Agong mengikut Anwar lah, Agong atas budi bicara tuanku, on tuanku's initiative, tuanku akan ampunkan Anwar, memandangkan yang Anwar ni mangsa kezaliman dan macam-macam lagi. Itu semua cerita karut tu. Agong tak telefon Anwar, Agong tidak volunteer ataupun inisiatif Agong untuk mengampunkan Anwar. Dan pengampunan Anwar ni bukan untuk semua ketiga-tiga kesalahan, tidak. Sebab kesalahan pertama dan kedua tu sudah selesai. Cuma yang ketiga tu, sodomi 2 tu, yang Anwar masih duduk dalam penjara. Jadi Anwar diampunkan untuk keluar dari penjara. Bukan diampunkan untuk pertuduhan. Tidak, pertuduhan tu masih kekal. Kalau kita buat search, Anwar ada 4 pertuduhan terhadap dia, dan pertuduhan tu masih on record, still on record, and it has not been deleted ataupun erased from the record. Record tu masih ada, pertuduhan yang Anwar menghadapi is still on record, it's not been erased. Cuma Anwar ni dibenar balik rumah, nothing to do with the charge ataupun pertuduhan. Dan isu yang katakan Anwar ni bukan saja terima telefon dari Agong, tapi Agong ni volunteer, inisiatif Agong untuk beri pengampunan, dan pengampunan tu bermaknanya semua rekod di-delete, semua rekod dihapuskan, dan juga maknanya seperti perkara tu tidak berlaku, tak pernah berlaku. It's all nonsense. Dan kalau kita baca dia punya surat dari Istana Negara, biar saya baca ni, kenyataan media, pengampunan penuh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang betul pengampunan penuh, full pardon. Full pardon maknanya dia boleh serta-merta balik rumah dan tidak ada restriction. Tidaklah mana pengampunan Anwar ni melibatkan house arrest. Yang diorang duk cadang untuk Najib ni. Diorang kata sebab apa Najib tak boleh diberi pengampunan dan diletak di bawah house arrest. Bermaknanya Anwar duduk, Najib duduk kat rumah. Najib tak boleh keluar, tak boleh berpolitik, tak boleh tu. So kalau pengampunan bersyarat, restricted, maknanya you diberi pengampunan tapi you kena curfew. Maknanya mulai pukul 7 malam hingga 7 pagi misalnya. You kena ada di rumah. You tak boleh keluar rumah 7 malam hingga 7 pagi. Ataupun you tak boleh berpolitik. Ataupun you tak boleh berjumpa dengan satu crowd lebih pada 3 orang. Maknanya kalau you berkumpul lebih pada 3 orang, ini melanggar syarat pengampunan dan sebagainya. Nothing of that. Pengampunan penuh hanya means you bebas.
You tak mau balik rumah seminggu pun tak apa. You nak pergi berceramah pun tak apa. You nak pegang jawatan di dalam parti politik pun tak apa dan sebagainya. That's all it means, pengampunan penuh. No restrictions. Tidak ada syarat bagi pengampunan tersebut. You boleh bertindak dan berkelakuan seperti rakyat biasa. Rakyat yang duduk di luar penjara. Itu saja. So, mengikut surat dari istana ni, rayuan pengampunan penuh yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan, telah dibentang dan dipertimbangkan dalam mesyuarat lembaga pengampunan bagi wilayah persekutuan pada 16 Mei. So, bermaknanya Anwar telah buat rayuan. An appeal was made. So, ini bukan inisiatif Agong. Bukan pandai-pandai Agong telefon Anwar kata, oi Anwar, aku tahu engkau ni dinyaya, aku tahu engkau ni dizalim. Jadi inisiatif aku sendiri, aku akan beri pengampunan. No. Surat Istana Negara kata rayuan pengampunan. Bermaknanya satu rayuan telah dibuat. Anwar ataupun keluarga Anwar ataupun lawyer Anwar, dia tidak sebut siapa, whether Anwar sendiri ke, keluarga dia ke, ataupun penyokong dia ke, ataupun lawyer Anwar telah membuat rayuan. They made an appeal. So, the initiative bukan inisiatif Agong. Inisiatif is bagi pihak Anwar. Anwar yang membuat inisiatif untuk merayu, untuk meminta pengampunan. So that's one thing clear. This did not come from Agong. Bukan Agong telefon Anwar, tapi Anwar yang minta dari Agong. It's the other way around. Sebaliknya. Agong tidak offer. Anwar minta. That is clear. Yeah? Anwar asked for it. Not Agong offered it. Yeah? So, and then selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dengan dinasihatkan oleh Lembaga Pengampunan Wilayah. Bermaknanya Agong bertindak di atas nasihat Lembaga Pengampunan. So this is again bukan inisiatif Agong, bukan Agong pandai-pandai duk telefon Anwar kata, oi Anwar, aku ni nampak yang kau ni dizalimi lah, engkau mangsa lah dan sebagainya. Jadi aku akan offer engkau. Tidak. Agong dinasihati untuk memberi pengampunan. So Agong acted on advice. Agong did not act on his own initiative. Ini kena clear. Sebab Anwar beri gambaran ni inisiatif Agong. Anwar tak minta. Anwar tidak minta untuk diampun. Anwar tidak memohon pengampunan. Inisiatif Agong offer kepada Anwar. Surat ni membuktikan no. Agong did not offer. Ataupun bukan inisiatif Agong. Bukan pandai-pandai Agong. Perkara ni maknanya clear di dalam ni surat dari Istana Negara. Lembaga Pengampunan Nasihat Agong. Agong was advised oleh Lembaga Pengampunan. Jadi bermaknanya inisiatif Lembaga Pengampunan. Bukan inisiatif Agong. Agong ni cuma terima nasihat. Agong diberitahu oleh Lembaga Pengampunan bahawasanya Lembaga Pengampunan telah pun mesyuarat dan telah pun membuat keputusan supaya recommend kepada Seri Paduka Baginda yang Anwar diberi pengampunan. So, berdasar kepada nasihat Lembaga Pengampunan, maka Seri Paduka Baginda pun telah mengampunkan Anwar. Itu saja. Dan diberi pengampunan penuh, bahawa rayuan pengampunan penuh. So rayuan pengampunan penuh bermaknanya Anwar merayu, Anwar appeal, okay, telah menilai perkenan bahawa rayuan pengampunan penuh. Bermaknanya Anwar minta pengampunan, dia merayu untuk diberi pengampunan. So berdasar kepada rayuan Anwar, Anwar rayu, buat rayuan kepada Lembaga Pengampunan, maka Lembaga Pengampunan pun telah mempertimbangkan, has considered
and has recommended kepada Sri Paduka Baginda. So the sequence of events apa yang berlaku ni, Anwar membuat rayuan kepada Lembaga Pengampunan. Lembaga Pengampunan pada 16 Mei 2018 telah duduk, membincang, bermesyuarat dan telah setuju dengan rayuan Anwar, telah lulus rayuan Anwar. Dan apabila Lembaga Pengampunan ni sudah setuju, sudah lulus rayuan Anwar, maka Lembaga Pengampunan recommend kepada Sri Paduka Baginda yang Anwar diberi pengampunan. Berdasar kepada recommendation Lembaga Pengampunan, maka Agong perkenan, Agong consented to memberi pengampunan kepada Anwar berdasar kepada dinasihati oleh Lembaga Pengampunan. Dan Lembaga Pengampunan ni bermesyuarat dan recommend kepada Agong berdasar kepada rayuan yang dibuat oleh Anwar. Tapi kita tahulah ada satu faktor yang tak sebut dalam surat dari Istana Negara, iaitu usaha ni, inisiatif ni datang dari Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab sebelum PRU 14 pada bulan Mei tahun 2018 tersebut, Anwar telah berjumpa dengan Mahathir. Mahathir telah pergi hospital. Anwar masa tu masih di dalam penjara, tapi ditransfer ke hospital. Jadi untuk Mahathir nak pergi penjara ni susah sikit lah. So they transferred Anwar to hospital. Apabila Anwar telah transfer ke hospital, Mahathir pergi hospital, jumpa Anwar dan mereka bincang. Dan ada gambar. Gambar ada dalam internet. They publish the photograph. Mahathir bersama Anwar, bersama Wan Azizah, mereka bermesyuarat. Dan Mahathir telah setuju sekira Pakatan Harapan menang pilihan raya, maka Mahathir akan jadi Perdana Menteri. Anwar akan sokong Mahathir jadi Perdana Menteri. Dan Mahathir akan usaha pengampunan untuk Anwar. So that's the deal. The deal is Mahathir jadi Perdana Menteri. Mahathir akan usahakan pengampunan untuk Anwar. And then Mahathir selepas 2 tahun jadi Perdana Menteri, Mahathir akan serah kuasa ke Anwar. So that's the deal. The deal is simple. Mahathir jadi Perdana Menteri 2 tahun. Mahathir akan usahakan pengampunan untuk Anwar. Selepas 2 tahun, Anwar ambil alih sebagai Perdana Menteri. So apabila Pakatan menang pilihan raya, Mahathir naik jadi Perdana Menteri, maka Mahathir pun usaha pengampunan untuk Anwar. So Mahathir lah yang arah Lembaga Pengampunan untuk mesyuarat dan mempertimbangkan pengampunan untuk Anwar. The initiative bukan dari Agong, the initiative dari Mahathir. Mahathir yang arah Lembaga Pengampunan untuk recommend pengampunan untuk Anwar kepada Agong. So Agong ni hanya terima recommendation dari Lembaga Pengampunan yang bertindak atas arahan Mahathir. So Agong tidak initiate apa-apa. Agong duduk tunggu je. Bila Lembaga Pengampunan hantar recommendation, maka Agong pun perkenan. Dan kebiasaannya, kalau ikut tradisi atau kelazimannya, Agong akan terima recommendation Lembaga Pengampunan. Tak ada lagi Agong tolak apa-apa recommendation dari Lembaga Pengampunan. Never happen. Normally, kalau Lembaga Pengampunan recommend, Agong akan terima recommendation dan akan perkenan recommendation dari Lembaga Pengampunan. Tak pernah makna Agong petikai ataupun reject ataupun tolak recommendation dari Lembaga Pengampunan. Tapi the initiative must come from Lembaga Pengampunan. In Anwar's case, it came from Lembaga Pengampunan atas arahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. So cerita yang Agong ni on his own initiative, pandai-pandai Agong sendiri
telefon Anwar, beritahu Anwar, saya tahu awak ni telah dinyaya, awak telah dizalimi, maka saya akan beri pengampunan untuk awak. Itu semua dongeng, cerita dongeng, karut. It did not happen. And pengampunan is not untuk semua ketiga-tiga charge, sebab yang pertama dan kedua tu sudah selesai. Only on the sodomy 2, charge yang ketiga, yang Anwar masih di dalam penjara. Only for that one case. And it's only pengampunan untuk Anwar dibebaskan dan Anwar dibenar balik rumah. Dia tidak menghapuskan. It does not erase the conviction. Conviction tu masih ada di dalam rekod. Anwar still has got a record of 3 convictions. Masih ada. Rekod tu tidak buang, tidak erase. He is still a convicted criminal. Anwar masih ada rekod 3 conviction, 3 pertuduhan. Itu tidak dipadamkan. Cuma apa yang berlaku ialah Anwar dibebaskan dari penjara dan dibenar balik rumah. Itu sahaja, tidak melebihi dari itu. So yang dia orang duduk bergaduh di 2-3 hari ni tentang kazaf lah, tentang apa. So ini berpunca dari pergaduhan di antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Ahli Parlimen Putrajaya. Mereka kata Ahli Parlimen Putrajaya ni mengfitnah. Macam mana pula Ahli Parlimen Putrajaya mengfitnah Anwar apabila mahkamah telah putuskan, the court has already convicted Anwar atas 2 kes sodomi. 2 kes sodomi Anwar didapati bersalah. And yang kes ketiga ni ataupun sodomi 2 ni, mahkamah tidak menolak ketepikan conviction. No, the conviction was not set aside. Anwar tidak mahkamah tidak membuat keputusan Anwar tidak bersalah. Hanya lembaga pengampunan telah recommend ke Agong yang Anwar dibenar balik rumah. Tapi Anwar balik rumah, conviction dia masih kekal. He is still a convicted criminal. And dia punya crime tu yang diampunkan ialah sodomi. So sekiranya Anwar tidak bersalah, buat apa nak ampunkan Anwar? Kita ampunkan orang bersalah. Kalau orang tidak bersalah, tak perlu diampunkan. So bermaknanya Anwar is a convicted criminal and he was given a pardon atas dia punya hukuman sahaja, bukan atas pertuduhan. Pertuduhan tu masih kekal, masih ada. Jadi tuduhan ataupun statement dari Ahli Parlimen Putrajaya bukan fitnah. Benar. Assalamualaikum. Salam sejahtera.